أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولنفتتح المجلس بأم الكتاب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العالم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah atau kama qal, yang membawa maksud barang siapa yang mencari jalan, yang mana jalan yang dicarinya itu membawa dia kepada ilmu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga insya-Allah. Yang saya kasihi tuan imam yang bertugas, ahli jawatan kuasa Masjid Sultan Azlan Shah, ibu-ibu, bapa-bapa rahimakumullah. Tak lupa kepada Cikgu Muhammad yang buat live pada malam ini yang akan dimasukkan dalam YouTube insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan pahala kepadanya di atas usaha menyebarkan ilmu. Malam ini saya nak membawakan suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terdapat dalam kitab Sahihul Jami' yang bertaraf sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal haya'a wal imana qurina jami'an. Fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akharu." Yang bermaksud sesungguhnya malu dan iman itu seiringan. Apabila hilang salah satu daripadanya, maka hilanglah yang satu lagi. Kalau hilang iman, orang yang hilang iman memang jenis muka tak malu. Kalau hilang malu, maka dia tidak akan menjadi orang yang beriman. Kerana apa? Dia akan tidak malu untuk melakukan maksiat. Itu maksud hadis ini. Sebab itu ulama hadis mengatakan qurina jami'an ayu majmu'ani fi hablin wa ribatin wa'id. Kedua-duanya ada connection. Jangan hilang salah satu daripadanya. Fa'idha rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Apa dia? Ikhbarun bitalazumihima. Dua-dua ini mesti seiringan. Sebab apa? Kalau tidak seiringan, kalau hilang salah satunya, dha'al haya fala yantafa'u bil iman. Bila malu itu sudah tidak ada, maka tidak guna iman itu. Wa idza dha'al iman fala aya. Bila dia itu tidak ada iman, maka dia itu tidak malu untuk melakukan apa yang Allah larang. Hari ini kita lihat tuan-tuan, ada orang dia tidak malu untuk melakukan maksiat. Sebab apa jadi macam tu? Kerana dalam hatinya tidak ada iman. Apa itu dalam hati yang tidak ada iman ini? Pertama, dia tak ada khaufum minallah. Dia tidak ada rasa takut kepada Allah Ta'ala. Yang kedua,
ulama menyatakan dalam iman itu ada khauf, ada wara'. Apa makna wara'? Dia tidak menjaga akhlak dia. Saudara mati Allah, apa KPI kita untuk orang wara' ni? Key performance indicator, apa ukuran kita orang tu wara'? Dia kata, ada orang kata, ustaz, orang yang wara' ni ustaz, yang berjubah, yang berserban, ekor serbannya sampai ke pinggang. Bukan itu saja ustaz, dia pergi ke mana-mana tasbih tidak tinggal. Bukan itu saja ustaz, dahi dia hitam. Bukan saja dahi dia hitam, satu badan hitam, tu lagi wara' katanya. Jadi kita nak tanya, apakah benar itu ukuran kita orang yang wara'? Ulama mengatakan orang yang wara' ni apa dia? Yang ada iman ni. Iaitu orang yang ya'malu bil fara'id, yang membuat benda-benda yang fardu, dia tak tinggal. Orang yang wara' ini, dia melakukan benda-benda yang fardu, solat 5 waktu. Bukan saja solat 5 waktu, malah dia memegang solat 5 waktu itu. Kalau kita tak dapat hadir solat 5 waktu yang disebut oleh Nabi SAW, salatul jamaah afdalu min salatil fazzi bi 25 darajah. Ada riwayat mengatakan bi 27 darajah. Ada yang mengatakan 25 pahala, ada yang mengatakan 25 darjat pahala, ada yang mengatakan 27 darjat pahala. Tapi nak cerita salat jamaah itu afdalu, it's more better min salatil fazzi, daripada solat berseorangan 25 atau 27 kali ganda. Lebih-lebih lagi Allah suruh apa dia? Wa yatrukul ma'asi, dia meninggalkan benda-benda yang dinamakan sebagai maksiat. Ini orang wara'. Inilah kita menilai daripada segi appearance. Bagus. Jubah tu sunnah Nabi, berserban tu imamah itu min sunnatin Nabi, bagus. Tapi kalau sekadar min mazahir saja, daripada appearance dia saja, tetapi dia tidak melakukan wara', dia bukan wara'. Bila nampak perempuan lalu, cantik, lawa, mata tak berkedip, itu bukan wara'. Puasa sunat selepas Syawal min sittati ayyamin Syawal dia buat, puasa 6 Syawal dia buat, puasa Isnin Khamis dia buat.
Puasa Yaumul Abyad, hari-hari putih disebut oleh Nabi, 13, 14, 15. Yaumul Abyad, hari-hari putih setiap bulan. Dia buat, bulan Islam. Tapi tang awet, dia tak boleh tahan. Ada. Sebab itu zaman Nabi SAW ada seorang remaja jumpa dengan Nabi, tanya, "Ya Rasulullah, zin li bizina, boleh tak aku ni kau izinkan untuk berzina?" Tuan-tuan. Seorang remaja, dia boleh cakap main tu kepada Nabi. Dia kata, "Ya Rasul, pemikiran dia, Nabi kata, apakah kamu suka sekiranya ibumu itu dizinai oleh orang, saudara perempuanmu dizinai oleh orang, apakah kamu suka?" Tengok Nabi bagi suatu pengajaran yang disebut sebagai fatanah. Cerdik Nabi. Cuba kita tanya dengan ustaz kita, "Ustaz, tak tahan dah ustaz. Boleh tak saya projek dengan awet?" Boleh ustaz. Apa ustaz tu buat? Pang, dia bagi penampur seliang. Betul tak? Tapi bagi Nabi SAW mentarbiah jiwa itu lebih baik daripada mengambil kekerasan. Inilah Nabi. Fatanahnya Nabi. Nabi kata, apakah kamu suka? Cuba kamu fikirkan, apakah kamu suka jika ibumu dizinai oleh orang? Saudara perempuanmu itu dizinai oleh orang. Kamu suka tak? Kalau kamu tak suka, jangan buat zina. Kerana apa? Perempuan yang kamu zina itu setaraf dengan ibumu. Saudara perempuan yang kamu zinai itu setaraf dengan kakak kamu, dengan adik perempuan kamu. Sama je. Sehinggalah budak lelaki ini tidak mahu melakukan perbuatan zina. Ni tuan-tuan. Kadang-kadang kita kena buat satu reverse psikologi yang menyebabkan seorang itu mendapat tarbiyah yang baik sehingga dia rasa malu untuk membuat perkara yang terkutuk. Terhormati Allah. Maka orang yang warok itu, pertamanya apa dia, bukan saja dia buat benda yang fardu, dia melakukan pula benda-benda yang masnunah atau nawafil yang sunat, dia meninggalkan benda-benda maksiat. Malah kata ulama, orang yang warak ni apa dia? Dia tidak membuat benda-benda yang syubhah pun dia tak buat. Ini warak. Contoh, kita beli minyak wangi. Bila kita sembur di tangan, rasa sejuk. Betul tak? Sejuk. Sejuk ni, apa tanda kalau kita sembuh ada rasa sejuk? Itu tandanya ada alkohol. Bab alkohol ini ulama khilaf pandangan. Sekiranya alkohol itu sumbernya daripada haiwan yang tidak disembelih atau apa-apa jua haiwan, maka tak boleh guna minyak wangi itu. Tetapi kalau alkohol itu diperbuat min nabat, daripada tumbuh-tumbuhan, maka harus digunakan selagi mana tak dicampur dengan minuman yang memabukkan untuk kita masuk dalam kerongkong tekak perut kita ni, itu haram. Tapi alkohol daripada tumbuhan, ada ulama mengatakan harus guna. Tapi bolehkah kita tahu tumbuhan apa diperbuat daripada apa, entah daripada binatang? Orang yang warak, dia akan tinggalkan benda yang raib, benda yang meragukan, dia tinggalkan. Ini orang warak. Kita ada tak je sampai peringkat macam tu? Minta maaf.
Saya rasa sejuk ni, ada alkohol ni. Tak apa, minta maaf. Saya guna minyak atar je. Pasal apa? Minyak atar pasti ditulis dalam iklan minyak atar. Apa dia? Gunakan tanpa was-was. Nampak? Ni orang warak. Makan. Cuba tengok makan. Berapa ramai orang pergi satu restoran dekat Kening Garden ke Ipoh Garden. Berapa ramai. Nak ngala ke stadium tu. Dan kita lihat, ya, sudah tentulah yang menjualnya itu bukan Islam. Ada orang berhujah dengan saya, ada ustaz, ada. Orang Islam ada buka kedai di situ. Yalah, kedai apa? Nasi lemak je. Ayonya yang penuh, adakah kedai nasi lemak tu? Tak. Yang penuh yang mana? Yang jual mi kari. Masalah orang kita ni, dia tak kira syubhah ke, halal ke, haram ke, yang dia tahu sedap, tasteful, very tasteful, delicious, alright, momantaya. Ni orang kita, jangan marah. Dia tak kira, janji sedap, viral, beratur orang Melayu. Sedangkan kita tak tahu apa yang direbus di dalam periuknya tu, kita tak tahu. Orang yang warak dia takkan pergi tempat macam ni. Pasal apa? Meragukan halal ke tak halal ke. Adalah perkara-perkara tuan-tuan yang kita kena jaga. Apabila kita merasakan benda itu meragukan, maka adalah lebih baik kita jauhi dan kita tidak melakukannya. Baik. Dan Nabi SAW juga bersabda, "Fa illam tastahi fasna' ma syi'ta." Sekiranya kamu itu tidak malu, maka buatlah apa yang kamu hendak. Ada riwayat pula berbunyi, "Wa man lam yasta'i falyaf'al ma yasha." Barang siapa yang hilang rasa malu dia, maka buatlah apa yang kamu mahu. Kerana apa? Innal haya'a yamna'u min kasirin minal fuhshi wal fawahish. Malu itulah yang akan menjadi penyebab kepada kita daripada tak buat benda-benda yang fahsyi, benda-benda yang mungkar, benda-benda yang buruk, benda-benda yang fawahish. Fahsyi itu atau fuhsyi itu singular dia. Jamak plural dia ialah fawahish. Bila rasa malu, kita takkan buat benda-benda yang menjatuhkan agama. Hari ini ada orang tak segan silu buat benda yang memalukan. Dia rakam diri dia dalam TikTok dengan pakaian yang mencolok mata. Bukan menjolok, mencolok mata ya, ikut istilah bahasa yang betulnya. Dengan tergedik-gediknya, dengan seluar ketatnya, menari-nari. Bukan saja perempuan tetapi makhluk jadian perempuan pun ada. Apa tu? Pondan, sama je naik. Maka ramai viewers tengok. Ramai like dia dapat, ratus ribu. Kenapa Ustaz? Ustaz dengki ke? Ustaz punya YouTube pun 41 orang je tengok. Ustaz dengki ke? Ada orang cakap macam tu. Ustaz dengki ke? Dia sampai juta tengok. Kadang-kadang saya tengok TikTok ni tuan-tuan, ada orang buat tak apa-apa pun. Tapi dia punya viewers dia sampai 8.5 juta. Masya Allah tuan-tuan. Bukan apa pun dia buat. Allah. Dia buat satu tarian. Saya tak tahu, mungkin bukan Malaysia, luar negara. Dia buat satu tarian. Ada satu TikTok tu tuan-tuan, dia buat style kungfu. Tapi tak apa-apa kungfu dia. Memang tak best langsung. Aku tengok pun tak best.
Kita yang tahu seni silat tentang kita kata ini bukan mak kilau dah ni. Ini bukan mak kilau, ini mak kalau punya. Tapi 8.5 juta orang tengok. Masya Allah tuan-tuan. Inilah budak-budak sekarang. Generasi zaman Lady Gaga ni. Itu yang dia suka. Benda merepek, benda merapu. Tapi ceramah Ustaz Munawir, 41 orang je tengok. Bukan aku nak dengki tak. Bukan aku nak komplain ni tak. Tapi lepas ni marilah tengok ramai-ramai. Tuan-tuan rahmati Allah, itulah tanda-tanda akhir zaman. Apabila maksiat dibesarkan, ibadat itu dipandang remeh. Allahu Rabbi. Wa yashtamilu ala kasiri min a'malil birri. Bila kita ada rasa malu, maka automatically kita akan rasa nak buat benda-benda yang baik. Kita malu nak buat maksiat. Kita malu nak tengok benda-benda maksiat. Kita malu, tuan-tuan. Apabila malu, dalam malu itu saya katakan tadi ada khauf. Takut kepada Allah, ada wara, menjaga akhlak dan agama dia. Maka dengan itu dia akan menjadi malu nak buat benda-benda yang Allah marah. Hari ni tuan-tuan, saya kata tadi, ada orang buat macam-macam benda bodoh. Ada orang buat macam-macam tuan-tuan, yang hari tu kita tengok masuk kelab komedi, buat satu perbuatan yang bukan saja menjatuhkan maruah agama, tetapi menjatuhkan maruah dirinya sendiri. Melawak tentang agama. Rahmati Allah, di Mesir ada satu cerita yang dikritik oleh semua agama. Baik Masihi, Kristian, baik agama Yahudi. Di Mesir ni dia ada banyak ya. Dia ada banyak agama. Baik juga Islam. Apa dia tuan-tuan? Satu kisah artikel dikeluarkan dalam majalah Razil Yusuf. Bagaimana seorang pak imam, dia ni orang yang warak, dia ni orang yang berkhidmat untuk masjid, tetapi dia ni susah. Sehinggalah satu hari zarahu, menziarahi akan dia sahibuhu, seorang sahabat dia yang orang putih panggil priest, padri. Bila sahabat ni lawat, kawan ni tercengang tengok apa dia. Kerana apa? Kerana jubahnya daripada material yang mahal. Topi uskupnya itu pun mahal. Bukan itu saja, padri itu pakai salib minaz zahabi, daripada emas, solid gold. Tu belum tengok kenderaan dia lagi. Mewah. Sahabat ni pun bertanya, imam ni pun bertanya, kaifa haluka ya sahibi? Uridu an as'alaka su'alan law samah. Aku nak tanya soalan kalau boleh. Tafaddal ya akhi, silakan. Apa dia? Kaifa tasbah minal aghniya? Bagaimana kamu boleh jadi kaya ni? Jawab padri tu apa dia? Oh, dekat gereja aku belah luar tu ada satu wishing well, satu telaga Bayonazar. Yang paling ramai campak duit dalam tu ialah orang yang tak dapat anak lama. Jadi mau datang, dia boleh campak duit. Tapi dalam telaga tu pula ada satu lagi lubang kecil. Kalau dia campak, masuk ya dalam lubang kecil tu, itu Yesus punya. Tapi kalau dia tangan pengkor campak keluar, itu aku punya. Oh, apa itu? Memang orang campak tak masuk lubang kecil tu. Tuan-tuan, lubangnya kenik berbenar. Memang masuk di luar lah. Maka dia dapatlah duit tu. Imam ni kata, that is a good idea.
Apa debat tuan-tuan? Besoknya Jumaat. Dia kumpul semua tabung-tabung kutipan Jumaat. Termasuklah tabung-tabung kutipan yang orang bagi tu. Dia buka, dia beritahu kat AJK, hari ni aku seorang je kira, kau mau balik. Pasal dia ketua imam, orang lain pun balik. Apa dia buat tuan-tuan? Dia raup duit tu, lalu dicampak ke langit. Kalau naik terus ke langit, itu Allah punya. Kalau jatuh balik dengan silin-silin, memang jatuh balik lah tuan-tuan, itu aku punya. Kaya terus Pak Imam ni. Cerita ini mendapat kritikan dari semua agama. Pasal apa? Mereka mengatakan menghina agama Kristian dan Islam. Nampak tak tuan-tuan? Cerita ini mendapat kritikan daripada semua agama. Mereka marah. Mereka mengatakan tidak patut cerita macam ini dengan tujuan just for joking, dengan tujuan to have fun, untuk melawak. Semua bangun marah kepada artikel ini. Kita Malaysia okey je. Kita tuan-tuan sudah hilang sensitivity, sudah hilang haya, sudah hilang malu. Kita kata okey punya korup akhlak kita pada hari ini tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, tak kiralah siapa pun kita, mana-mana agama. Kita tidak boleh menghina mana-mana agama kecuali dalam bentuk perdebatan. Saya pernah dengar Syekh Ahmad Didat tahun 1984 di Ipoh Town Hall tu. Apabila dia menyatakan pada mana-mana padri yang hafal Bible, tolong berhujung dengan dia, tuan-tuan. Saya tengok ada seorang padri ni, tuan-tuan, yang bukan berbangsa Melayu. Dia baca Bible, dia baca, tuan-tuan, dia baca Bible tu. Verses sekian. Syekh Ahmad Didat ni, tuan-tuan, dia hafal Bible, Old Testament, New Testament, yang baru, semua dia hafal dalam kepala. Bila padri ni baca, tuan-tuan, silap, dia betulkan kesilapan padri ni. Dahsyat tak dahsyatnya? Sehingga tuan-tuan rahmati Allah, apa kata dia? Saya mengajak padri-padri yang ada sini, masuklah ke dalam agama Islam. Subhanallah. Itu tidak dinamakan istihza. Itu tak boleh kita namakan sebagai penghinaan kepada agama lain. Pasal apa tuan-tuan? Diajak untuk kita berbincang. Tapi kalau kita menghina secara terus terang, yang ini yang dilarang oleh agama. Tapi dekat orang Cina kita kata melawak dengan dia, hampa tahu, you tahu ke apa pasal you punya Tuhan sana tokong? Ni macam mata. Kita penggelak, you tahu ke apa pasal? Sana tokong banyak asap, itu pasal ini macam, jangan. Itu menghina agama orang. Kita pula pergi pada orang India, kita kata, you tahu ke apa pasal sana punya Cina punya tokong ini macam mata, sana India punya tokong ini macam mata, pasal apa tahu kah? Jangan, tuan-tuan. Tetapi kalau kita nak mengajak tuan-tuan kolaborasi perbincangan untuk mencari hak kebenaran, maka ianya tidak dinamakan suatu penghinaan. Hari ini kerja Syekh Ahmad Didat telah diambil alih oleh Syekh Zakir Naik. Tuan-tuan rahmati Allah, dan yang terakhir, kerana kita akan berhenti 7 suku sebab maghrib isyak makin awal, dan saya pasti kalau saya tak berhenti nanti akan ada satu amaran daripada pihak masjid untuk berhenti. Wal musta'i yandafi'u bil haya' an kasirin minal ma'asi kama yandafi'u bil iman anha. Orang yang malu akan dapat protect dirinya
akan dapat mempertahankan dirinya itu dengan malu daripada banyak kemaksiatan. Kerana apa? Kerana ianya juga berseiringan dengan iman. Lepas tu dia katakan, tuan-tuan, iman kena ada. Kalau iman tak ada, kita takkan jadi malu. Malu kena ada. Kalau tak ada malu, kita takkan jadi orang yang beriman. Fasar al-haya' wal iman ya'malani amalan wahidan. Maka iman dan malu itu akan serasi, akan bekerjasama, akan mempertahankan kita daripada membuat benda-benda yang tidak elok, membuat benda-benda yang jahat, membuat benda-benda yang maksiat. Tuan-tuan rahmati Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengekalkan rasa malu pada diri kita. Kita lihat tuan-tuan orang perempuan yang paling dahsyat kalau hilang rasa malu. Orang perempuan ni tuan-tuan kalau hilang rasa malu, dia akan membuat benda-benda yang tidak elok. Bukan bermaksud orang lelaki lah ustaz yang bersalah, orang lelaki yang selalu muka tak malu. Tak. Yang dikatakan 99 nafsu itu pada orang perempuan, satu pada lelaki. Apa maksudnya tuan-tuan? 99 pada orang perempuan itu syahwatnya. Satu pada orang lelaki. 99 ni tuan-tuan, walaupun kita kata perempuan ini kuat syahwatnya, tetapi kerana perempuan ini terkenal dengan sifat malu, yang malu inilah yang menghalang 99 syahwat ni. Kalau hilang rasa malu ni tuan-tuan, tengok orang perempuan lagi dahsyat daripada orang lelaki daripada segi menggodanya. Amin. Ustaz, betul ke ustaz cakap tu? Oh, 99 orang lelaki ni cerdik. Ustaz, saya tengok ustaz akhir zaman ni orang lelaki lah yang paling bongok sekali. Ada orang cakap macam tu. Oh, 99 lelaki cerdik, nafsu satu je ya. Ustaz tahu tak yang terima anugerah, dekan apa semua ni ustaz? Semua orang perempuan ustaz. Orang lelaki semuanya bongok. Tak maaf, bapa. Daripada segi 99 tu bukan makna pandai bongok, tetapi di dalam membuat keputusan, orang lelaki lah yang panjang pemikiran dia. Sama ibu-ibu ya, jangan marah. Cuba tengok, kalau anak jatuh, siapa yang paling cemeh? Bapaknya ke maknya? Kalau anak jatuh, maknya cemeh dulu, betul tak ibu-ibu? Abang anak gitu. Ya Allah, orang jatuh bang. Ya Allah. Bapak baca surah abang ye. Biarlah dia jatuh, dia nak membesar. Membesar apa? Abang sudah cabut kakinya. Apa? Baru bapak bangun. Itu lelaki. Sebab apa tuan-tuan? Daripada segi kesabaran, kematangan berfikir, membuat keputusan benar. Dikatakan dalam riwayat ini, apa dia? Lelakilah. Sebab itu disebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu menjadi tonggak kepada orang perempuan, ketua kepada orang perempuan. Kebijaksanaan lelaki itu lebih daripada orang perempuan, tetapi orang perempuan dipenuhi dengan nafsunya lebih. Apa yang menyebabkan orang perempuan ini terpelihara? Dengan adanya haya, dengan adanya sifat malu. Boleh ibu, boleh bapa, wallahu alam bisawab. Cukup sekadar itu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam ini dapat memberi pengajaran kepada kita bersama. Boleh buka YouTube Cikgu Muhammad, like dan share insya-Allah. Mari kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa azim sultan. Allahumma ij'alna minal muslimin wal mu'minin wal muqinin minal mustaghfirin minal muqimin as-salat minasy syuhada'i was salihin. وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين.
Allahumma irfa'na al-bala wal waba wal ghala, khususan virus corona ya Allah, min biladina Malaysia, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.